TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM? Saya Nisaki akan menemani anda di Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita akan membincangkan mata pelajaran sejarah kertas 1 dan kertas 2 bahagian A. Murid-murid calon-calon SPM 2021, jom kita lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita. Datangnya dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang, kita ingin mempersilakan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan ke Didik TV KPM. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Kabar baik Nisa dan terima kasih Cikgu Nur Hayati. Jumpa kembali. Ya, bertemu kembali. Terima kasih Cikgu Nur Hayati kerana bersama-sama dengan kami di Sukses SPM 2021 Pecutan untuk calon-calon SPM kita, Cikgu. Jadi hari ini apa yang Cikgu nak rangkumkan untuk murid-murid yang sedang menonton? Okey, jadi dalam segmen kali ini saya harap saya dapat memberikan idea dan juga memberikan panduan kepada murid-murid calon SPM 2021 untuk menghadapi kertas sejarah, terutamanya kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A dengan yakin. Baiklah, saya pasti mereka semua sudah bersedia di hadapan kaca TV masing-masing. Cikgu, kita tak nak buang masa. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi pada kesempatan ini, okey, sebelum kita memulakan, okey, kita akan imbas kembali apakah itu yang kita katakan sejarah kertas 1. Okey, yang mana kod untuk sejarah kertas 1 ini, okey, murid-murid calon SPM pastikan kertas sejarah kertas 1 ialah kod 1249 palang 1. Okey, jadi kalau kita lihat pada bagaimanakah format KSSM. Jadi ini merupakan tahun pertama format baharu KSSM sejarah SPM. Yang mana kalau kita lihat di sini pada paparan, okey, pada paparan soalan kertas 1 ini merupakan soalan dalam bentuk objektif. Okey. Jadi soalan objektif itu nanti kita akan bincangkan secara lebih detail apakah yang bentuk-bentuk soalan objektif tersebut. Okey, jadi dalam soalan ini adanya soalan aneka pilihan yang juga nanti bincangkan yang bilangannya hanya merangkumi 40 soalan dalam masa untuk menjawab ialah 1 jam ataupun kita kata 60 minit. Okey, dalam konstruk soalan kertas 1 ini, okey, murid biasanya soalan-soalan ini adalah pada aras untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan dan juga menganalisis. Okey, ingat ya, calon masa untuk menjawab 1 jam, jadi 40 soalan perlu digunakan dengan cara yang betul supaya akan ada waktu untuk membuat semakan. Baik. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat kertas 1, okey, daripada 40 soalan itu, yang ini saya bincangkan dalam aspek kelaziman kertas sejarah kertas 1 ni terutamanya daripada 40 soalan. Okey, sebab kita ada daripada 2 tingkatan, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, lazimnya soalan 1 hingga soalan 20 ini Nisa merupakan soalan-soalan yang diambil dari topik-topik tingkatan 4. Jadi topik tingkatan 4 ni ada 10 topik, okey, 10 bab, dan biasanya juga okey, secara kelazimannya soalan ini akan disusun mengikut kronologi topik. Okey, itu merupakan tips bagi murid-murid calon SPM untuk memahami okey, soalan ini membincangkan tentang apa. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat daripada 10 soalan tersebut, daripada 10 bab tersebut, maknanya daripada soalan 1 sampailah soalan 40, setiap bab ini akan disoal lazimnya. Okey, saya cakap lazimnya sebab kita tak tahu ini merupakan kali pertama dalam format yang baharu. Jadi soalan ini maknanya kalau daripada 10 soalan secara logiknya, maknanya setiap bab sama ada paling kurang pun 1 soalan akan disoal ataupun paling banyak mungkin dalam 3. 1, 2, 3. Jadi saya pun tak pasti berapakah bilangan soalan yang akan ditanya bagi setiap bab ini. Tapi kita lihatkan dari segi
kelazimannya, okey, berdasarkan kepada contoh-contoh soalan sebelum ini, Baik. okey, dalam kertas 1. Okey. Ini merupakan kronologi topik. Jadi dalam paparan ini merupakan apa yang ada dalam buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, yang kita panggil sebagai jejak sejarah. Jadi jejak sejarah ini maksudnya memberikan mind mapping ataupun panduan kepada murid-murid calon SPM. Okey, bab 1 menceritakan tentang warisan negara bangsa. Jadi apakah yang dirangkumkan dalam topik itu? Maknanya kalau tadi saya katakan soalan 1, mungkin 1 atau 2 atau 3 soalan daripada bab ini contohnya, bermula soalan 1, sekiranya ada satu soalan. Jadi bab 1 itu menceritakan tentang okey, warisan negara bangsa, merangkumi kepada warisan daripada kerajaan alam Melayu. Okey, kemudian tentulah daripada warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka dalam aspek pentadbiran maupun aspek undang-undang. Begitu juga kalau kita lihat kronologi seterusnya, maknanya kalau dua soalan ditanya pada bab 1, jadi secara logiknya soalan ketiga dan keempat daripada bab 2 dan begitulah seterusnya. Okey? Itulah yang saya sebutkan tadi. Soalan ditanya berdasarkan lazim kelazimannya adalah berdasarkan turutan topik. Okey, itu sebagai panduan. Begitu juga kalau kita lihat dalam skop yang sama, tingkatan 5, okey, dalam tingkatan 5 bermula daripada soalan 21 lazim soalan 21 hingga soalan 40 ini adalah dari topik-topik tingkatan 5. Begitu juga kalau kita lihat, kalau tadi tingkatan 4 ada 10 bab, tingkatan 5 juga ada 10 bab. Baik. Jadi setiap soalan yang ditanya mungkin merangkumi ke 10 bab ini. Dan bilangan tadi antara 1, 2 atau 3. Okey, ini lazim Jadi kita tak tahu apa pun yang berlaku. Betul. Kita lihat pada peperiksaan yang pertama yang akan dihadapi oleh murid-murid calon SPM 2021. Okey. Yang ini adalah bentuk soalan. Jadi di dalam soalan objektif ni, secara umum murid tahu, okey, soalan objektif dia ada pilihan A, B, C, D. Okey, jadi bentuk, kita kenal dahulu bentuk soalan. Daripada 40 soalan, okey, saya ambil perkataan kelaziman untuk selamat Maksud dari segi kelazimannya, ini merupakan soalan bentuk yang biasa. Okey, yang ada pilihan A, B, C, D. Okey, yang mana ini adalah saya ambil daripada contoh format yang telah dibekalkan oleh LP kepada guru-guru sebagai panduan untuk kami mengajar di sekolah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan soalan aneka pilihan yang mana bilangan itu mungkin antara 36 hingga 38 bilangan soalan. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai dalam soalan adanya stimulus. Saya suka soalannya ada stimulus sebab stimulus itu dia sebenarnya mempunyai pembayang kepada jawapan sekiranya murid-murid itu tahu di manakah ingin kata kunci pada stimulus tersebut. Okey, kemudian ini yang kita panggil sebagai stem ataupun soalannya. Okey, kita akan tengok kepada soalan. Okey, kita akan pastikan apakah kata tugas soalan, apa kehendak soalan, dan seterusnya dah tentulah dalam aneka pilihan. Okey, dia ada pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, kita ada 40 soalan. Okey, bermakna setiap pilihan soalan ini mungkin antara 8, nanti akan dibincangkan secara lebih detail, 8 ataupun maksimum 12. Jadi kalau by logic, okey, secara logikalnya, okey, 4 pilihan jawapan, maknanya setiap pilihan itu ada 10 A 10, B 10, begitulah. Jadi dalam pilihan jawapan ini sebenarnya ada soalan ataupun ada jawapan yang dipanggil sebagai pengganggu ataupun kita panggil distractor yang tidak ada kaitan juga di sini kemahiran-kemahiran yang telah murid peroleh, terutama sekali apabila membuat ulang tubi soalan-soalan percubaan negeri, okey, soalan-soalan daripada modul berdasarkan soalan-soalan kertas 1. Ini sangat membantu murid untuk melihat apakah jawapan yang dianggap sebagai distractor berkaitan topik, dan juga inilah jawapan, dan ini adalah bentuk kedua iaitu kita panggil aneka gabungan dia pelengkap ataupun gabungan yang mana dia ada pilihan A, B, C, D itu iaitu 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman. Ini kalau kita lihat bilangan dia tak banyaklah. Sebab ini dianggap sebagai agak sukar kepada calon.
Okey, jadi bilangan dia mungkin antara 2 hingga 4 soalan. Okey, jadi di sinilah sama seperti yang kita bincangkan tadi. Okey, adanya stimulus, okey, STEM, adanya pilihan jawapan, distractor dan begitulah kemahiran yang akan murid kuasai. Jadi untuk kertas 1 sebagai panduan. Baik. Okey, kita kena fokus kata kunci, tengok kepada persamaan isu, okey. Teknik bagaimana nak menyingkirkan jawapan yang kita anggap sebagai bukan ya. Okey, dan dalam taburan jawapan ini sebenarnya pada peringkat bila kita dah pun menjawab, betul. Okay, kita membuat semakan. Pada pendapat saya, cikgu penting untuk murid-murid menguasai segala topik merangkumi tingkatan 4 dan 5 supaya mereka dapat mengenal pasti dengan mudah yang mana satu jawapan pengganggu. Baiklah murid-murid, kita akan berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita akan sambung perbincangan kita. Kita akan pergi kepada bentuk soalan contoh SPM 2021. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus kepada perbincangan berdasarkan contoh-contoh soalan. Baik. Yang mana kita ambil daripada bahan-bahan modul dan juga soalan percubaan negeri SPM 2021. Baik. Okey, jadi di sini saya ambil contoh berdasarkan kepada format yang pertama tadi, bentuk aneka pilihan. Okey, dalam soalan ini kita lihat untuk menjawab soalan objektif, maka yang penting sekali, penting sekali, baca soalan, kemudian kita highlight. Okey, ada murid tanya, cikgu boleh highlight ke? Okey, silakan highlight. Sebab saya suka bila penggunaan warna ni sebenarnya dia akan capture kita punya ingatan dan juga fokus kita dalam menjawab soalan. Baik. Jadi pada kertas soalan, jangan pada kertas OMR. Okey, pada kertas soalan itu, pertama kita tengok, baca dan juga kita perhatikan apakah kata tugas. Okey, jadi bagi soalan yang pertama ini, dia adalah konsep untuk kita mengingat apakah sistem pentadbiran dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini terus direct. Jadi murid calon SPM, kalau kita lihat, fokus kata kunci apakah, kemudian persamaan isu, jadi sistem pentadbiran yang mana yang related ataupun kita kata di sinilah kemahiran penyingkiran tadi. Kalau kita kata jawapan C, raja berperlembagaan. Jadi konsep waktu Kesultanan Melayu Melaka ini, jadi dalam konsep Kesultanan Melayu Melaka ini, maknanya pentadbiran itu jawapan C itu yang sebenarnya yang kita dah sisih pada awal. Sebab konsep raja berperlembagaan ialah telah diperkenalkan apabila kita telah pun merdeka. Okey, jadi di sini kita lihat ini merupakan soalan daripada bab tingkatan 4, bab 1. Okey, murid-murid calon SPM boleh merujuk kepada muka surat 81 seperti paparan. Okey, kita pergi pada bentuk soalan yang kedua, contoh soalan kedua. Okey, soalan ini mengapakah? Okey, jadi dalam bela mengapakah maksudnya murid-murid calon SPM perlu memahami berdasarkan fakta yang telah pun murid-murid kuasai pelajari untuk persediaan SPM. Maka mengapa kesedaran nasionalisme itu tidak berkembang sebelum Perang Dunia yang Kedua? Kenapa tidak berkembang sebelum Perang Dunia yang Kedua? Jadi di sini kita lihat fokus pada kata kunci tadi mengapa, maksudnya kerana jawapan dia. Apakah persamaan isu? Isu di sini ialah nasionalisme. Itu semangat cinta negara ini tidak berkembang dalam masyarakat sebelum Perang Dunia, maksudnya waktu zaman penjajahan British di negara kita. Ini adalah disebabkan oleh sekatan. Kerana ada sekatan. Jadi kalau kita rangkumkan balik, kalau kita lihat balik pada isi topik ini, dia membincangkan tentang tindakan British untuk mengawal pengaruh ideologi nasionalisme daripada Timur Tengah ini. Islam ini, jadi cara untuk mereka mengadakan sekatan itu, kalau kita rujuk kepada buku teks muka surat 52 tingkatan 4 ini, bab 3. Jadi murid-murid calon SPM boleh pastikan sebenarnya bentuk sekatan. Ada dua bentuk sekatan yang telah pun dikenakan, iaitu pertama ialah dengan pengenalan Undang-Undang Islam 1904. Yang kedua ialah dengan mengadakan badan penyiasat. Dia ada dua lah. Yang mana PIC, Political Intelligence Bureau. Dan yang kedua ialah CID. CID ni apa?
Alamak. Kalau tadi Apa agaknya political, murid-murid? jadi ini criminal intelligence department. Okey, ini merupakan dua bentuk sekatan yang telah diwujudkan oleh kerajaan British bagi menyekat pengaruh dari Timur Tengah ini. Maksudnya berkaitan dengan perkembangan dari Islam lah ya. Baik. Okey, kemudian kalau kita lihat pada contoh soalan yang ketiga, okey, di mana kita nak pastikan apakah persamaan di sini ataupun berdasarkan pengetahuan murid sedia ada. Okey, pendaftaran kebangsaan. Okey, saya highlightkan penggunaan kad pengenalan. Okey, Nisa, kad pengenalan sentiasa ada? Betul. Okey, kenapa? Kerana untuk memudahkan pergerakan. Okey, kalau tak ada kad pengenalan apa jadi? Orang akan ingat kita bukan warga negara Malaysia, cikgu. Ya, itu yang membezakan. Jadi kat sini sebenarnya, okey, apabila kita meng-highlight kepada ataupun isi yang ada, yang saya kata tadi kan, apabila soalan dalam bentuk stimulus ni sebenarnya amat membantu kita untuk mendapat gambaran jawapan yang tepat, insya-Allah yang tepat. Okay, sebab penggunaan kad pengenalan. Jadi dalam kehidupan kita seharian, kad pengenalan itu sebenarnya membezakan antara kita warga negara dengan bukan warga negara. Ya, betul. Jadi dalam konteks 1948 itu, maknanya penggunaan kad pengenalan itu adalah bagi membezakan penduduk warga negara dengan apa. Jadi kita lihat situasi pada waktu itu. Jadi sebab itulah selain kita highlightkan, cuba tengok dalam konteks masa 1948 apa berlaku dah ada pada soalan, iaitu darurat. Okey, jadi apa tujuan kerajaan memperkenalkan undang-undang? Tadi dah ada perkataan membezakan. Betul. Maknanya pilihan jawapan 4 itu sudah Betul. pasti. Jadi kita dah boleh tolak mana-mana yang bukan ada pilihan jawapan 4. Jadi kita dah boleh tolak A dan juga boleh tolak C. Okey, maknanya bergantung kepada B atau D. Okey, kemudian kita tengok apakah lagi kata kunci, apa isu lagi? Okey, bila daftar, maksudnya tadi kawal, mengawal. Okay, Tisa dah bagi tahu tadi, nak kawal. Okey, ada kawasan tertentu nak masuk kena ada kad pengenalan. Tak ada kad pengenalan tak boleh masuk. Okey, macam saya nak masuk Seri Pentas mesti ada pengenalan diri. Okey, bukan sewenang-wenang boleh masuk. Jadi inilah maksudnya mengawal pergerakan. Jadi secara common sense kita boleh fikir berdasarkan kepada bila kita meng-highlight. Jadi sebenarnya apabila calon tidak meng-highlight, menggunakan warna dan sebagainya, ini kadang-kadang bila kita nak menulis ataupun memilih jawapan dan juga memindahkan jawapan, kita mungkin tersasar kepada jawapan atau pilihan jawapan yang lain. Jadi ada tanya, cikgu boleh ke? Silakan, tandalah tanda. Okey. Kemudian ini boleh rujuk pada muka surat 156. Tujuan kerajaan memperkenalkan undang-undang. Kalau keluar macam ini seronoklah, senang je soalan ini ya. Okey. Kemudian aneka pilihan yang seterusnya bagi contoh soalan yang keempat. Okey, jadi kita lihat di sini apakah kehendak soalan. Ini juga kalau kita lihat soalan dalam bentuk yang mempunyai simulasi penggunaan jadual. Okey, jadi jadual ini, kalau kita lihat dalam buku teks sebenarnya, buku teks dia dalam bentuk ayat. Jadi siapa yang tak mahir dengan buku teks, bila membuat ulang to be tidak merujuk buku teks, sebenarnya mereka terkapai-kapai nak mencari di manakah fakta-fakta ini. Tetapi bila kita lihat ini telah dirangkumkan, dijadikan dalam bentuk jadual, kita nampak. Okey, parti PAS. Okey, jadi reaksi mereka apabila draft, bila sebut draft ni, maksudnya ke arah kita nak merdeka ini, sebelum merdeka dah tentulah akan ada draft perlembagaan. Jadi apa itu perlembagaan? Ini merupakan konsep sejarah atau istilah yang kita dah kena kuasai. Bila sebut perlembagaan, iaitu undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada pemerintahan. Okey, jadi nak menjadi asas itu maksudnya untuk membina sebuah menggubal undang-undang yang akan diguna pakai, dah tentulah undang-undang tersebut perlu diperbincangkan dengan pelbagai pihak, mengambil reaksi daripada pelbagai pihak dan seterusnya mungkin menerusi setiap cadangan. Okey, di sinilah kalau kita lihat cadangan atau reaksi PAS menuntut kepada agama Islam dijadikan sebagai asas. Okey, parti negara menolak kewarganegaraan yang longgar, maknanya itulah yang perlu diambil berat dalam draft yang seterusnya. Baik. Ataupun dalam membuat pindaan pada draft ini. Okey, dan MIC mengharapkan agar penggunaan bahasa Tamil atau bahasa ibunda mereka
digunakan supaya mereka tidak hilang identiti. Okey, jadi macam mana kita soalan sebenarnya? Bagaimana? Okey. Reaksi parti politik yang berbeza ini dapat diselesaikan. Maksudnya di sini Perlembagaan Persekutuan Negara itu sebenarnya memang telah pun berjaya diwujudkan. Bukan sebenarnya, memang berjaya diwujudkan sebab kita dah merdeka. Betul. Jadi maknanya bagaimanakah reaksi ataupun tuntutan yang berbeza ini diselesaikan? Jadi di sinilah kita kena memahami. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Sukses SPM 2021 Pecutan Mata Pelajaran Sejarah. Kita akan teruskan perbincangan kita ke kertas 21249 Palang 2. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi kita teruskan. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan kepada fokus bahagian A. Okey, kertas 2 ni sebagaimana yang semua sedia maklum, okey, dalam format yang telah pun ditunjukkan pada awal tadi, kertas 2 mengandungi bahagian A dan bahagian B. Dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Baik. Okey, walau bagaimanapun, cikgu menyarankan apabila kita menjawab untuk bahagian A ini, kita peruntukkan masa 60 minit. Okey, maknanya untuk setiap soalan yang mana ada 4 soalan bagi bahagian A, okey, setiap soalan itu peruntukan markahnya ialah 10 markah. Baik. Membawa jumlah keseluruhan untuk bahagian A 40 markah. Jadi cikgu sarankan murid menjawab. Bagi soalan contohnya, bagi soalan nombor 1, gunakan masa untuk menjawab, okey, dalam masa 15 minit. Baik. Okey. Kemudian begitu juga supaya kita ada masa yang cukup untuk menjawab bahagian esei. Okey. Jadi kelazimannya soalan-soalan, setiap soalan 1, 2, 3 dan 4, okey, seperti juga kertas 1, okey, soalan yang ditanya adalah berturutan, okey, mengikut kronologi dan merangkumi topik-topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan dalam setiap soalan itu mempunyai pecahan. Okey, saya tak bagi tahu berapa bilangan pecahan A, B, C, D terpulang. Okey, yang penting yang kita perlu ingat ialah dari segi pemarkahan. Baik. Okey, setiap soalan pemarkahan peruntukan ada yang peruntukannya adalah 10 markah. Jadi bilangan itu calon kena baca soalan supaya tidak ada soalan yang tertinggal, tidak dijawab. Okey, pastikan bahagian A ini calon mesti jawab semua. Dan yang paling penting, jangan menjawab dalam kertas helaian yang dibekalkan. Sebab ini berlaku kepada calon-calon saya sendiri, okey, yang mana kita telah pun bagi tahu bahawa dalam bahagian A mesti dijawab pada ruangan yang telah pun disediakan. Okey, tak perlu membazir masa, teruskan kepada menjawab pada ruangan yang disediakan. Baik. Okey. Kelazimannya, okey, jadi di sini kita lihat soalan-soalan 1 dan 2 ini merangkumi topik-topik daripada tingkatan 4. Okey, sama juga seperti tadi, ada 10 topik yang mana dalam 10 topik ini, okey, kemungkinan andai kata, okey, soalan yang pertama itu daripada bab 1. Jadi tidak mungkin soalan yang kedua itu daripada bab 1 juga. Ya. Mungkin boleh ditanya daripada bab-bab yang lain. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, kalau soalan 1 dan 2 itu daripada topik tingkatan 4, soalan 3 dan 4 daripada topik tingkatan 5. Okey? Mengikut kronologi. Okey, tak adalah tiba-tiba soalan nombor 1 itu bab 5, tiba-tiba soalan nombor 2 itu bab 1. InsyaAllah tidak berlaku begitu kerana cara apabila pembinaan soalan itu saya yakin mereka telah mengambil kira dari segi aspek teknikal seperti ini. Okey? Jadi ini merupakan satu contoh soalan untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, jadi dalam contoh soalan yang pertama ini, jadi kita ada soalan 1, soalan 2, soalan 3 yang mana pecahannya ni, okey, kita lihat soalan yang pertama, pecahan A. Okey? Di sini adalah stimulus. Perang Dunia Pertama, iaitu 1914 hingga 1918. Okey, berlaku dalam kalangan negara di Eropah membawa pada persaingan antara kuasa imperialis bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Dalam stimulus ini sudah ada gambaran jawapan yang boleh digunakan untuk menjawab soalan sama ada bahagian A maupun bahagian B pecahannya. Okey, kita lihat soalan yang pertama, nyatakan. Okey, jadi suka saya untuk menyarankan kepada murid-murid calon SPM,
Okey, apabila kita menjawab soalan bahagian A ataupun soalan kertas 2 secara umumnya, kita ingat kita mesti menjawab dalam ayat yang lengkap. Okey, mungkin ada kata, alah kita terus je lah soalan tanya pakatan. Kalau siapa yang tahu pakatan kuasa tengah. Terus begitu, saya rasa macam tidak begitu molek. Alangkah moleknya cara kita menjawab, kita ambil daripada jawapan daripada soalan. Okay, sekurang-kurangnya kalau kita tak ambil pakatan yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ialah tak perlu. Kita ambil sekadar pakatan tersebut ialah. Okay, jadi macam memberi salam lah dahulu kan. Okey, ini adab lah kan. Jadi kalau kita lihat, pertama, kita dah tengok soalan, kita highlightkan kata kunci, apakah kehendak soalan, kemudian tengok markah 2. Apabila markah 2 di sini, maknanya ada 2 isi, 2 fakta. Okey? Jawab dalam ayat lengkap. Di sinilah kalau kita lihat banyak kali bila diuji di sekolah, pelbagai bentuk jawapan murid kita bila 2 markah. Okey, ada yang suka buat tanda sempang. Okey, dia pun tulislah apa jawapan dia lah. Kat sini ditulis. Ada yang pandai-pandai nombor 1 Roman, nombor 2 Roman. Dia pula yang tolong tuliskan sebab dia kata 2 markah cikgu. Kita jangan ubah. Kalau dia dah keluarkan dalam bentuk begini, maka inilah cara menjawabnya. Dalam bentuk ayat yang lengkap, pakatan tersebut ialah pakatan kuasa tengah dan pakatan bertiga. Saya memang kalau siapa yang masih ingat, bila masuk Perang Dunia saya akan bagi akronim pakatan bertiga ini BPR. BPR ni murid-murid saya, cikgu itu kumpulan rock cikgu, BPR, Bumi Putra Rockers. Tidak. BPR di sini ialah Britain, ketuanya, Perancis dan Rusia. Dan pakatan kuasa tengah ialah Jerman. Austria-Hungary. Jadi bila kita lihat di sini, kita beri gambaran supaya mungkin, bila kita jawab ni, kita buatlah point sikit supaya mungkin dapat membantu kita mengingat bagi jawapan soalan seterusnya. Jadi di sini sudah dapat 2 markah. Okey, soalan yang kedua, maknanya soalan B. Markahnya 4 markah. Okey, mengapa Perang Dunia tercetus di Eropah? Bila soalan kata kunci mengapakah, maknanya faktor. Okey, untuk makluman dan juga untuk imbas kembali, ada 3 faktor mengapakah berlaku Perang Dunia Pertama. Jadi faktor yang pertama ialah disebabkan oleh persaingan kuasa imperialis. Faktor yang kedua ialah disebabkan oleh adanya pakatan ketenteraan, dan faktor yang ketiga ialah krisis rantau Balkan. Ataupun murid akan jawab, cikgu berkaitan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Okey, itu. Jadi kita buat dulu, catat dulu ingatan jangka pendek kita tu. Kita takut kita terlupa. Okey, barulah kita ingat kita nak menjawab mesti dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, markah 4 markah ini mengapa? Jadi maksudnya 4 markah biologik, maksudnya sekurang-kurangnya 2 fakta lah daripada 3 fakta. Tapi nak tulis panjang ketiga-tiga fakta, tak ada masalah. Lebih banyak ditulis, lebih bagus. Tapi kalau kita tak mampu, mungkin kita kata kita dah ingat 2 saja, insya-Allah sudah memadai. Okey, maka kita lihat di sini. Inilah contohnya Perang Dunia Pertama tercetus kerana. Sebab bila mengapa? Kerana. Ayat yang pertama kita ambil daripada yang saya highlightkan warna hijau itu. Okey, kerana kewujudan pakatan ketenteraan. Kenapa saya ambil pakatan ketenteraan? Sebab dalam soalan A tadi dah ada pakatan ketenteraan. So sebenarnya jawapan kadang-kadang soalan yang berikutnya dia ada kaitan dengan soalan sebelumnya. Jadi kita dah ada 1 markah. Apa pakatan tersebut? Pakatan kuasa tengah dan pakatan bertiga. Okey, saya highlight satu sajalah. Bagaimana cara penandaan itu berdasar pada skema, kita tidak tahu. Tetapi di sini saya ambil sebagai pakatan kuasa tengah dan bertiga ini sebagai 1 markah. Okey, bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, selain itu perang ini berpunca dari krisis rantau Balkan, yang mana kalau boleh nak hurai lagi, kalau benda ini atau soalan ini dalam bentuk soalan bahagian B, esei, boleh dihurai lagi. Tetapi kalau memadai untuk bahagian A ini, maka kita sebut mungkin antaranya krisis rantau Balkan atau kemuncak krisis rantau Balkan adalah disebabkan oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Okey, jadi rantau Balkan ni mungkin
calon kalau katakanlah soalan ini, okey, tiba-tiba perbincangan kita hari ini keluar pula pada bahagian esei, maka apakah yang difahamkan dengan krisis latar ini ialah melibatkan permusuhan yang berlaku antara Empire Austria-Hungary, yang mana Empire Austria-Hungary dengan Serbia. Yang mana Serbia ini dituduh menghasut warga negara Austria yang berbangsa Serb ini supaya membenci ataupun menentang Empire Austria-Hungary ini. Dan pembunuhan asyik merupakan dia punya kemuncak yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Sebab dalam soalan objektif biasanya ni kan, soalan apakah faktor pencetus. Jadi bila sebut faktor pencetus, sekali lagi pembunuhan asyik Franz Ferdinand. Jadi bila kita menjawab kertas satu tadi, secara tidak langsung sebenarnya kita menyediakan kita punya pemikiran kita untuk kertas dua. Okey? Dan saya berikan contoh untuk bahagian kertas satu, soalan satu C. Jadi satu C ini, kelazimannya soalan ini adalah soalan yang kita panggil soalan kebat. Bila sebut kebat, kadang-kadang penandaan itu secara holistik. Jadi analitikal atau secara holistik, maksudnya satu markah ataupun holistik ini akan diterangkan nanti dalam satu segmen khusus untuk holistik. Tapi dalam konteks ini, kita baca dahulu soalan. Perubahan politik dunia akibat konflik yang berlaku antara negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dengan China dan Korea Selatan dengan Korea Utara memberi kesan kepada keamanan dunia. Wajarkah? Apabila ada soalan yang memberikan gambaran seperti ini, wajarkah? Maksudnya meminta calon menjawab dulu. Wajar ke tak wajar? Setujukah anda? Jadi kita kena menjawab dahulu. Awak dah makan? Dah. Awak tak cakap, saya makan nasi. Jawab dahulu, awak sudah makan? Ya, saya sudah makan. Barulah kita pergi pada ayat kedua. Saya makan nasi. Baru kita dapat 2 markah. Tapi kalau kita kata, saya makan nasi, kita telah kehilangan 1 markah. Jadi di sini, cara jawapan, saya bagi analoginya begitulah. Apabila peruntukan 4 markah, sebab di sini kita lihat wajarkah, maka kita jawab. Biasanya calon akan jawab, wajar kerana. Saya suka, ini saranan saya lah, dari segi cara pembinaan ayat, kita buat ayat lengkap. Malaysia tidak wajar menyertai sebarang pakatan ketenteraan. Berhenti dahulu di situ, baru kita berikan hujah kita. Buktinya ke, jadi kita gunakan penanda wacana yang sesuai bagi mengukuhkan kenapa tidak wajar. Kerana Malaysia tidak menyokong tindakan ketenteraan yang menggugat keselamatan negara lain. Oleh itu, Malaysia berbaik-baik dengan semua negara. Di sinilah yang kita kata inference ataupun kita kata dalam pembinaan holistik ini adanya ayat penegasan ataupun kita kata rumusan ataupun kesimpulan. Kita gunakan penanda wacana seperti kesimpulannya, kesannya, impaknya. Jadi di sini keselamatan negara terpelihara. Sebab kita tak campur rumah orang. Betul. Orang tak kacau rumah kita. Jadi rumah kita selamat. Dan kalau masukkan lagi banyak fakta lain yang kita boleh masuk. Tadi dalam perbincangan soalan Zofan tadi, dalam kertas satu, kita kata kita ni bebas berkecuali. Bila kita berkecuali, maka maksudnya tidak menyokong sebarang tindakan ketenteraan kerana dasar yang dilaksanakan oleh negara kita yang berkecuali. So itulah maklumat-maklumat yang kertas satu membantu dalam kita bersedia dalam kertas dua. Betul tu. Jadi bagi pendapat saya sendiri, sekiranya kita cukup memahami topik-topik kata 4 dan kata 5, kita mampu menjawab soalan kebat. Dengan orang kata apa, peka dengan keadaan sekeliling, isu semasa dan sebagainya. Baiklah, calon-calon SPM 2021, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM. Perbincangan kita yang seterusnya akan berkisarkan soalan yang berdasarkan soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Baiklah cikgu, silakan. Ya, terima kasihlah sekali lagi. Kadang-kadang kita kena letakkan dalam menjawab soalan, bagi murid yang menguasai fakta untuk menjawab soalan kebat itu sebenarnya mudah. Tapi bagaimana pula bagi murid-murid calon SPM yang tidak menguasai fakta? Bagaimana? Adakah perlu mereka tinggalkan Dewan Peperiksaan
tanpa menjawab. Tidak. Jadi rugi sebab kebat ini merupakan satu soalan yang mana murid boleh memberikan jawapan yang munasabah sekiranya dijawab dengan laras dan bentuk yang betul. Okey, jadi saya berikan perkongsian ini berdasarkan bagi membantu murid sekiranya tidak menguasai fakta, maka mungkin kita boleh gunakan beberapa teknik yang cikgu perkenalkan pada sesi kali ini membantu untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Tetapi perlu disesuaikan dengan soalan lah. Okey. Jadi kita lihat untuk menjawab soalan, jadi soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini dia boleh berada pada soalan bahagian A maupun bahagian B, esei ataupun struktur. Dan kalau macam tadi kita bincangkan dalam struktur mungkin pada bahagian yang terakhir. Kita tak kata berapa bilangan soalan tadi kan, pecahan soalan. Jadi kita tengokkan maknanya pada bahagian terakhir. Jadi apabila dalam jawapan esei pula, kalau kita lihat, inilah antara teknik yang cikgu nak perkenalkan pada hari ini. Teknik pertama, cikgu menggunakan akronim campaign. Okey, teknik istilah dahulu. Terlepas excited sangat. Okey, teknik yang mana istilah. Dalam soalan bahagian A, ada soalan kadang-kadang dia menyatakan apakah maksud nasionalisme? 2 markah. Apakah maksud patriotisme? 2 markah. Apakah maksud perlembagaan? Jadi ini merupakan konsep atau istilah yang ada dalam mata pelajaran sejarah dalam buku teks sejarah. Jadi saya daripada awal lagi saya memang sentiasa drill dengan murid-murid saya. Okey, istilah-istilah paling tidak pun 20 istilah ataupun sekurang-kurangnya 10 istilah. Dan yang ini antara istilah yang saya lazimkan dalam perbincangan dengan murid-murid, terutama sekali bagi murid-murid saya yang memang cikgu harap lulus. Jadi cikgu kata, okey, kita ingatkan apakah maksud patriotisme. Okey, dalam buku teks ada patriotisme, perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan. Kadang-kadang cikgu tak ingat yang tu. Okey, mempertahankannya dari ancaman, sebarang ancaman. Okey, murid-murid yang harapan nak lulus ni kadang-kadang bila ayat tu, tapi sekurang-kurangnya apabila mereka berani menjawab, okey, dah ada peluang mereka mendapatkan markah. Jadi contoh di sini saya ambil perkataan perpaduan kaum sebab perpaduan kaum boleh digunakan dalam banyak soalan kibat. Okey, ini kalau ikut pemerhatian saya. Okey, rukun negara juga merupakan satu teknik yang kita boleh gunakan kalau kita pandai menggunakan rukun negara ini dalam membina ayat kita yang lengkap mengikut format yang sepatutnya lah. Esei, okey, mestilah mempunyai ayat yang lengkap. Okey, teknik yang ketiga, yang ini memang sebenarnya teknik yang fresh lagi. Okey, apabila saya membuat perbincangan dengan satu kumpulan di sebuah sekolah di Kuantan, okey, idea ini tiba-tiba tercetus. Saya suka belajar sejarah. Waktu saya SPM dahulu pun saya suka menggunakan akronim. Jadi akronim yang baru terhasil itu perkataan campaign. Jadi campaign ini apa? Campaign, K-I ialah campaign. Campaign kesedaran. Okey, M apa? Media massa. Maksudnya mungkin kita lihat pada kesesuaian soalan. Pengaruh media massa dalam apa dia. Okey, tengok kehendak soalan. Baik. Dan pendidikan, memberikan pendidikan. Bagaimana menerapkan semangat patriotisme dalam masyarakat? Okey, memberikan pendidikan. Siapa? Institusi mana? Jadi di situ kita kena perhatikan kepada soalan. Dan di sinilah kalau kita lihat, ini antara contoh-contoh kata tugas atau soalan yang boleh digunakan istilah kempen ini. Bagaimanakah cadangkan, okey, tindakan, cara. Okey, dan ini pada teknik yang keempat, okey, saya sebenarnya ini merupakan fakta dalam buku teks sejarah. Okey, tingkatan 5, bab 1, subtopik 1.4. Okey, langkah mempertahankan kedaulatan ada 4 langkah. Jadi saya kata, okey, kita ambilkan kat sini. Dan kalau nampak, kenapa saya highlightkan warna kuning ni? Okey, sebab tadi dalam konsep dan istilah tadi pun saya menekankan kepada istilah patriotisme dan perpaduan kaum. Jadi kita lihat, okey, peranan pemerintah mempunyai peranan berbeza dalam mengukuhkan perpaduan kaum. Rakyat mempunyai peranan juga yang tertentu dalam membentuk perpaduan kaum. Jadi kita kena lihat apakah watak di dalam soalan. Okey? Jadi ini bukan lagi untuk dipraktikkan di dalam Dewan Peperiksaan sebenarnya. Ini adalah yang
kita latihan di sekolah, Ya. mungkin pada pertengahan, kita nak menjawab soalan kebat ini, maka saya ajar murid-murid saya, menggunakan jadual ini. Apabila soalan kebat lazimnya, saya ambil lazimnya, markah adalah 8. Contohnya lah. Jadi apabila 8, secara holistik, sekiranya penandaan ataupun soalan tersebut secara holistik, holistik ini bermaksud dia mesti mempunyai inference. Inference ni secara rumusan lah, kesimpulan kecil. Jadi dia mungkin berdiri seperti ini. Fakta pertama, kemudian kita ada huraian lanjutan. Kemudian kita ada contoh inference ataupun kita pergi pada isi yang kedua. Baik. Ataupun mungkin juga isi pertama tiada inference, kita huraikan kepada isi kedua, tetapi isi kedua tu kita membuat kesimpulan kepada kedua-dua isi. Baik. Jadi maksudnya di situ adanya kesimpulan dibuat, maka dari segi aras, contohlah kalau 8 markah apabila ada inference. Ini ikut latihan daripada kita latih di sekolah kan. Jadi kita tengok contohnya 8 markah ini contohlah aras 1, aras 2, aras 3, 4. Jadi 8 markah ini yang membezakannya apabila ada inference, maka dia berada sekitar aras 3, 4. Jadi apa markah dia? Aras 3 ini, aras 4 ialah 7, 8. Yang ini 5, 6 markah. Jadi kalau kat sini 4 markah lah maksimum kalau tak ada inference. Jadi dah tulis panjang-panjang. Andai kata, sebab kita ni sebagai calon, kita bukannya pemeriksa. Saya pun bukan pemeriksa. Saya juga guru. Jadi sebagai guru, saya memang mengajar murid saya bersedia untuk menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Bagaimana penandaan itu adalah di luar kawalan kita. Tetapi sebagai calon, kita sediakanlah segala kelengkapan untuk kita memastikan kita tidak hilang markah. Penandaan secara analitikal, kita untung. Secara holistik, kita juga untung. Apabila kita menjawab dengan keadaan yang kita kata lengkap lah. Maksudnya, itu pandangan saya lah. Jadi di sini adalah penggunaan penanda wacana. Ini adalah penanda wacana. Ada banyak lagi contoh penanda wacana bagi huraian lanjutan. Yang ni saya ambil satu contoh soalan. Soalan ini panjang stimulus dia, saya dah ujilah kat sekolah. Sebab kita ambil soalan ini kan. Kita uji dengan murid kita. Cikgu panjang sangat, saya tak nak jawab lah. Saya kata, kenapa tak nak jawab? Mula-mula mereka tak nak jawab. Tapi apabila saya memberikan penjelasan, kita highlight dahulu. Di dalam stimulus yang panjang ini, ada yang kita boleh guna sebagai jawapan, menyokong jawapan kita. Di sini memastikan kehamilan kaum kekal utuh. Semua pihak menolak sebarang bentuk ekstremisme ekstrim lah. Jadi bagaimana? Soalan dia bagaimana? Jadi dalam 4 teknik ini saya gunakan teknik istilah. Saya gunakan teknik istilah. Kita tak nak cara macam ini. Yang ini sekadar panduan. Mungkin kita point form je dalam kita rangka soalan jawapan kita dahulu, tapi yang inilah cara penulisan yang kita harapkan antara perenggan fakta pertama, fakta kedua mesti ada perenggan. Betul. Supaya memudahkan orang membaca. Kemudian kalau kita tengok sebagai seorang pemimpin, ambil daripada soalan. Bagaimana? Saya akan berusaha pemimpin. Jadi saya highlightkan ataupun di situ warna merah, pemimpin, watak. Saya akan mengukuhkan perpaduan kaum. Bagaimana pemimpin boleh mengukuhkan perpaduan kaum? Tadi kita nak gunakan maksud tadi. Saya bagi maksud itu dalam bahagian huraian. Hal ini demikian kerana penanda wacana. Perpaduan kaum merujuk keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama, wilayah hidup bersama dalam masyarakat yang bersatu. 2 markah konsep istilah. Oleh itu, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, ni amat penting masyarakat berbilang kaum. Kalau kita kata Melayu, Cina dan India sebagai contoh, ada itu ayat contoh, saya asing-asingkan. Contohnya, dan itulah akhirnya di sini kesannya. Ini inference. Kemudian fakta yang kedua,
berkenaan menanam semangat patriotisme. Okey, jadi ini adalah maksud patriotisme dalam huraian lanjutan. Kita masukkan rungkut negara. Okey, kemudian kesimpulannya. Okey, jadi yang warna biru ini kalau dilihat sebenarnya ialah teknik yang keempat. Yang ayat yang huraian merupakan teknik yang kedua, iaitu konsep istilah tadi. Jadi ada inference. Maka layaklah mendapat aras 4. InsyaAllah dapatlah 8 markah. Okey, inilah contoh-contoh penggunaan penanda wacana yang disarankan. Baiklah, terima kasih Cikgu di atas perkongsian hari ini. Semoga perbincangan kita dapat membantu murid-murid calon-calon SPM 2021 menjawab dengan lebih baik. Sedikit kata-kata semangat buat calon-calon kita di luar sana, Cikgu. Silakan. Okey, gunakan masa untuk menjawab kertas 1 dengan baik. Okey, sekurang-kurangnya bagi setiap soalan 1 minit. Adakan 5 atau 10 minit untuk kita membuat semakan. Baik. Pastikan jawapan ditanda di dalam ruangan borang OMR. Dan kemudian bagi kertas 2, jawablah semua bahagian A dan jangan tinggalkan soalan-soalan yang berbentuk kebat. Pilih jawapan yang mempunyai markah yang tinggi dalam bahagian B. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nurhayati Muhammad Razan dari SMK Mat Kilau Kuantan, Pahang. Selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran sejarah. Saya Nisaki. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Jumpa lagi.